Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal fasiqun, walau karihal zalimun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida 'ida ad-din wal 'ibadah, la min 'amali ad-dunya wa manahijil 'adah, li syukrihi 'ala ada'is shaum alladzi bihi as-sa'adah, fahuwa min mawasim ad-din lil muslimin wa min mazahiril ibtihaj li ta'ati rabbil alamin. Qala Allah ta'ala: walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, khalaqal khalqa faqaddar wa yassara al-'alama wa dabbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raghaba at-ta'in wa bashshar wa haddada al-'asina wa anzar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-abrar wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pada hari ini, marilah kita bergembira dan bersyukur kehadrat Allah kerana Allah telah memberi kesempatan kepada kita untuk menyambut Idul Fitri pada tahun ini. Hari yang amat berbahagia kepada seluruh mukminin kerana telah berjaya menunaikan kefarduan puasa sepanjang Ramadan dengan sempurna. Telah berjaya menundukkan hawa nafsunya, melatih diri dengan menjauhi amalan yang keji dan mungkar, dan dapat meningkatkan amal-amal soleh. Harapan kita, semoga kedatangan Idul Fitri membawa berkat dan rahmat kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Khutbah Idul Fitri pada kali ini bertajuk Hari Kemenangan, Hari Perpaduan. Hari Kemenangan, Hari Perpaduan. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, hari ini kita diperintahkan untuk menggembirakan ahli keluarga dan juga fakir miskin dan mereka yang kurang bernasib baik dalam kehidupannya dengan memberi pertolongan dan bantuan mengikut kemampuan masing-masing, membantu saudara-saudara kita yang baru dan sedang ditimpa banjir, dan kita juga dituntut supaya bermaaf-maafan antara isteri dengan suami, anak dengan ibu bapa, yang muda dengan yang tua. Begitulah seterusnya dengan sahabat-sahabat
dan kawan, tidak memilih bangsa dan keturunan, tidak juga mengira pangkat dan darjat. Hari ini orang-orang yang sabar di dalam melaksanakan puasanya dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan Allah dan segala amalan soleh sepanjang Ramadan ini, Allah akan mengurniakan sebaik-baik balasan dan ganjaran yang berlipat ganda. Allah berjanji melalui firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bermaksud, bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berbahagia, setelah sebulan penuh kita melakukan amal ibadah, melatih diri berhias dengan sifat-sifat mahmudah, yakni terpuji, diri dan jiwa menjadi bersih. Jagalah dan jangan dikotori lagi dengan amal-amal keji seperti menyebarkan dakwaan-dakwaan palsu, propaganda buruk, menghebohkan berita-berita jahat, tuduh menuduh, menabur fitnah dengan menggunakan saluran media, hasad dengki, dendam kesumat, perseteruan, bermusuhan sesama masyarakat, umpat mengumpat, cela mencela, caci mencaci, mendedahkan keaiban orang lain, buruk sangka sesama muslim, menganggap dirinya sahaja yang betul dan menganggap orang lain salah. Kesemua sifat-sifat tercela ini sangat berbahaya kepada agama, bangsa dan negara, serta umat akan dilaknat oleh Allah, Rasulnya dan masyarakat. Sifat-sifat keji tersebut merupakan penyakit yang boleh merosakkan umat Islam, melenyapkan perpaduan dan memecahkan umat Islam, yang akhirnya akan menuju kepada kehancuran dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 19 bermaksud, sesungguhnya orang yang suka mengheboh tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku muslimin muslimat, satu perkara yang perlu disentuh pada hari raya mulia ini ialah masalah perpecahan dan perselisihan dalam kalangan umat Islam yang terus berlaku. Memandangkan perlu dan pentingnya perpaduan, persatuan dan persaudaraan untuk menjamin maruah umat Islam, wajarlah semua umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sentiasa menyuruh meninggalkan segala persengketaan, perpecahan, perkelahian, pergaduhan, permusuhan dan hasad dengki. Bersatulah di bawah kalimah thayyibah, iaitu kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Firman Allah surah Al-Anfal ayat 46 yang bermaksud, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kembalilah kepada kebenaran dan berpegang teguhlah kepada ajaran Islam. Bentuklah usrah, keluarga dan ukhuwah kerana Allah. Hidupkanlah semangat tolong menolong, bantu membantu atas dasar takwa kepada Allah. Bersatulah kita dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ingatlah firman Allah surah Al-Maidah ayat kedua yang bermaksud, hendaklah kamu bertolong-tolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah sebulan kita berpuasa, maka sampailah masanya kita berhari raya. Apa yang penting ialah
pastikan tujuan dan hikmah kita melaksanakan ibadah puasa selama sebulan itu akan terus menerus hendaknya memberikan kesan yang mendalam di dalam kehidupan kita, untuk membentuk diri dan peribadi kita menjadi muslim mukmin yang muttaqin selaras dengan ajaran Al-Quran, supaya kita benar-benar bertakwa. Menjelangnya Idul Fitri bukan bererti kita telah bebas lepas tidak terikat dengan sebarang peraturan dan disiplin hidup, tetapi telah tiba masanya kita menghadapi cabaran hidup untuk kita membuktikan sejauh manakah kemampuan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab selepas menjalani latihan selama sebulan sepanjang Ramadan. Inilah masanya untuk kita melihat umat Islam mempraktikkan ketakwaannya yang dibina sepanjang Ramadan. Setelah umat Islam bermunajat dan beribadah selama sebulan di sepanjang Ramadan, membersihkan diri, sekarang marilah bangun mengajak umat manusia untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan kesungguhan, ikhlas dan sabar. Semoga Allah memberi kejayaan dan kemenangan kepada umat Islam. Mudah-mudahan Ramadan telah berjaya menyembuhkan kerohanian hati kita, membetulkan pemikiran kita yang tersesat, menghidupkan hati kita yang telah mati, menyinari ruh yang kegelapan. Mudah-mudahan Ramadan telah berjaya menyucikan panca indera kita, menundukkan pandangan kita, memelihara anggota dan melemahkan syaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syawal adalah bulan untuk kita membentuk diri dan membangun masyarakat yang berorientasikan keimanan, pengorbanan dan ketulusan hati yang dipraktikkan sepanjang Ramadan yang lalu. Manakala kejayaan telah kita sambut dengan kemunculannya Syawal, sewaktu ini jiwa dan hati bersih dari noda dan dosa, yang dibersihkan dengan amalan ibadah puasa dan tuntutan-tuntutannya dengan penuh keimanan dan pengorbanan jiwa dan raga. Kita mengharapkan ibadah Ramadan meninggalkan kepada kita kesan yang baik di dalam diri dan akhlak kita. Mudah-mudahan ia menjadi ubat kepada penyakit yang kita hadapi. Mudah-mudahan hikmah di sebalik ibadah puasa di siang hari dan menghidupkan malamnya dengan qiyam dan ibadah membuahkan ketakwaan yang berkekalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah menyedarkan dan membangunkan umat ini menghadapi cabaran dan halangan dalam perjalanannya, melakukan pengorbanan yang dicurahkan untuk Ramadan. Maka apakah selepas Ramadan kita mengabaikan amalan agama kita? Adakah kita mahu melucutkan sahsia Islamiah daripada diri kita? Adakah apabila kita keluar daripada Ramadan, bagaikan tidak sabar-sabar mahu berpisah dengan Ramadan, mahu bebas daripada larangan-larangan ketika berpuasa? Kalau ini yang berlaku, jauh sekali bagi kita untuk mendapatkan kesan daripada Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kesan yang ditinggalkan Ramadan dalam jiwa orang-orang yang soleh terdahulu. Mereka sangat duka cita berpisah dengan Ramadan. Mudah-mudahan umat Islam tetap kekal sifat mereka sebagaimana mereka berada di dalam bulan Ramadan, menjadi seorang yang mulia tidak hina, melaksanakan pengabdian kepada Allah, tidak menjadi hamba kepada nafsu dan syahwat yang mendorong kepada keburukan, mulia dengan mentaati Allah, menjunjung perintah Allah, kuat dengan keimanan dan benar keyakinan dan pegangan kepada Allah. Kalau orang Islam istiqamah dalam keadaan ini pada bulan Ramadan dan selainnya, sudah tentu kita menjadi umat yang kuat dan mulia. Sudah tentu seruan-seruan jahiliah dan kerosakan tidak boleh meresap masuk ke dalam masyarakat Islam, dan sudah tentu penyakit perpecahan, kelemahan dan pertelingkahan dalam kalangan masyarakat tidak akan berlaku.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai orang Islam, janganlah kita hanya melazimi takwa pada bulan Ramadan sahaja dengan meninggalkan maksiat dan dosa. Tekun melakukan solat dan datang solat berjemaah serta saling membantu sesama ummah. Tetapi keadaan ini tidak berlaku sebaik saja berakhirnya bulan Ramadan. Janganlah kita hanya kenal Allah Ta'ala pada bulan Ramadan, hanya mengingat Allah pada bulan Ramadan saja. Apabila berakhirnya bulan Ramadan, ia kembali melakukan dosa dan maksiat serta tenggelam dalam lumpur kesyahwatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mengakhiri khutbah Aidul Fitri ini, marilah kita menghayati dan mengambil pengajarannya untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Antaranya yang pertama, umat Islam hendaklah bergembira dan bersyukur dengan kedatangan Syawal yang membawa keberkatan dan rahmat. Yang kedua, umat Islam hendaklah sedar bahawa perbuatan cerca mencerca, tuduh menuduh dan berburuk sangka adalah sifat-sifat yang amatlah berbahaya dan keji, yang mana akan mengundang kemurkaan Allah dan azab di akhirat kelak. Dan yang ketiga, umat Islam diingatkan jangan meringankan ajaran Islam dengan berakhirnya Ramadan dan bermulanya Syawal, seperti meninggalkan solat, mendedahkan aurat dan perkara-perkara mungkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi, dan perbuatan dosa dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar, dan diharamkannya kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya, dan diharamkannya kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Surah Al-A'raf ayat 33. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله معيد الجمع والأعياد ومبيد الأمم والأجناد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebaik saja selepas mendengar khutbah ini, marilah kita bersama-sama bersalam-salaman
dan bermaaf-maafan sambil berpelukan agar berguguranlah segala kesalahan sebaik sahaja berpisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk Sayyidina Ja'far sekembalinya daripada Habsyah dan mengucup antara dua matanya. Ketika pulang ke rumah nanti, pulanglah dengan jalan yang berlainan supaya dapat bertemu lebih ramai umat Islam, bersalam-salaman. Meriahkanlah Idul Fitri ini dengan kunjung mengunjung dan mengeratkan silaturahim antara satu sama lain sambil mendoakan tetamu yang datang ke rumah kita dan mendoakan tuan rumah yang kita kunjungi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui firman-Nya dalam suratul Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wal haudil mawrud. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك صمدانية جلالة ملكنا معظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم آدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafi wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rashad. Allahumma ya dafi'al bala idfa 'anna hadzal waba والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من العائدين والفائزين وكل عام وأنتم بالخير. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.